Okay, so matrix. Okay, so mula-mula kita tengok kepada matrix identity lah. So secara definisinya, semua matrix identity ialah matrix segi empat sama. Okay, so kita ada matrix nama, kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil diagonal matrix. Okay, diagonal matrix maksudnya bentuk dia akan jadi macam ni. Okay. Okay, bentuk segi empat sama. Kita dah belajar minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah belajar jenis-jenis matrik. Kita ada 1, 0, 0, 1. Okay, ini adalah bentuk segi, matrik segi empat sama. Right, kat sini. So, ini adalah matrik identity. So, jika Q adalah matrik identity, maka kalau P darab, matrik P darab dengan matrik Q, okay, pendapan dua matrik tu, dia akan jadi sama dengan P. That mean, kalau kita darabkan matrix, satu matrix, kita darabkan dengan matrix yang matrix identity, kita akan dapat menghasilkan matrix yang sama yang kita darabkan sebelah dia. Okay, so kat sini, contoh kita ada 5, 3, 1, 7. Okay, darabkan dengan matrix identity kat sini. So, then last sekali kita akan dapat juga benda yang sama. 5, 3, 1, 7. So, benda yang sama kita akan dapat. So, tengok So, 5 kali 1. Okay. Sekejap ni 1 sepatutnya. Ni 1. 5. Sekejap. Alamak. Okay. 5 darab 1, 5. Tambah 0. Sebab 5 darab 1, 5. 3 darab 0, 0. So, 5 tambah 0 lah. Okay. Yang kedua. Sekejap. Itulah 5. Okay. Lepas tu 5 darab 0, 0. 3 darab 1, 3. So 5 tambah 0, 0 tambah 3. So kita dapat 5, 3. 1 tambah 0, 0 tambah 7, dapat 1, 7. So kita dapat 5, 3, 1, 7. Okay, terima kasih kepada Adam Haris yang baru join dekat sini. Kepada pelayar Facebook Cikgu Mimi. Okay, so hari ini kita akan belajar topik tingkatan 5 mengenai dengan matrix. Matrix ni matrik part 2 lah. Okay, ni ada matrix identity. Okay, so kita pergi terus kepada matrix songsang. Apa itu matrix songsang? Okay, matrix songsang adalah hasil darab suatu matrix dengan matrix songsangnya sama dengan matrix identity. Okay, so contohnya cikgu ada satu matrix A. Okay, so ada matrix A, cikgu darabkan dengan satu lagi matrix songsang dia. Okay, so kita akan dapat hasil darab dia dapat matrix identity iaitu 1, 0, 0, 1. Untuk peringkat SPM sampai SPM Form 5, awak tak belajar lebih daripada 3 Saiz dia 3 kali 3 tak ada. Dia hanya 2 darab 2 saja. Paling tinggi pun 2 darab 2 ataupun 1. Tapi biasa dia kena 2 darab 2 lah. Nanti kalau dah masa matrikulasi, asasi ataupun masuk diploma, so awak akan didedahkan dengan matrix identity diagonal yang peringkat dia adalah peringkat 3 darab 3. Peringkat 3 maksudnya macam ni lah. Okay, peringkat dia. Okay, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, ni dah sampai latest kepada peringkat asasi lah, matrikulasi. So dia akan belajar matrik berkenaan dengan 3 darab 3, peringkat 3 darab 3. Ni lagi sukar lah sikit lah, dia punya penguasaan dia kena very tough. Tapi secara asasnya, kalau kita nampak matrik songsang, inilah dia. Okay, contohnya dekat sini dia bagi matrix P, kita ada A, B, C dan D. Okay, kedudukan dia. Kita baik yang simple lah, iaitu matrix segi empat sama, iaitu A, B, C dan D. So macam ni kita nak dapatkan matrix songsang dia. Okay, so kita kena buat 1 per A darab D. Okay, A darab dengan D. So A darab dengan D tolak B darab dengan C. Okay, dan A dengan D ni kita tukarkan tempat dia dan C dengan B kita negatifkan dia.
Okey, kalau dia negatif kita positifkan. Kalau dia positif kita negatifkan. Okey? Right. Ni 1/per ni, so maksudnya kita anggap sebagai 1/per penentu lah. Kenapa cikgu cakap penentu ni? Okey, kalau andai kata A darab D tolak B darab C sama dengan kosong, makanya matriks tu tidak mempunyai matriks songsang. Okey, ingat tu penentu paling penting untuk menentukan sama ada matriks tu boleh disongsangkan ataupun tidak. Jadi kita akan tengok contoh macam mana kita nak tentukan sama ada matriks ni boleh disongsangkan ataupun tidak. Okey. So paling benda yang bukan penting adalah kita kena dapatkan penentu dia. So kalau penentu dia sama kosong, out. Kita tak boleh gunakan lah untuk kita songsangkan. So matrik tak boleh songsang anymore. Tak boleh, stop. So pangkah je. Kalau dalam soalan, biasa soalan kertas 1 lah. Dia akan kenakan student. Okay, dia bagi contoh-contoh matrik tu. Matrik mana yang paling yang tidak boleh disongsangkan? Dia bagilah. So kalau budak yang tahu, dia senang, dia ambil A darab D tolak B darab C. Dapat kosong, pam, itulah jawapan dia. So tak payah fikir panjang, tak payah dia kena buat panjang-panjang kan. Nak kena darah apa semua. So penentulah yang menentukan dia adalah boleh disongsangkan ataupun tidak. Okey. Tentu sebelum kita pergi tentukan sama ada dia boleh songsang atau tidak, kita pergi tengok ni. Tentukan sama ada B adalah matriks songsang ataupun tidak. Okey. Satunya senang je, kita compare kan. Tentukan B tu matriks songsang bagi A ataupun tidak, kita songsangkan A. Kalau songsang A dapat B, maksudnya betul lah tu jawapan dia. Kalau kita songsangkan tak dapat, salah lah tu. Dia bukan songsang lah. Cara kedua, kita darabkan dua-dua ni. Okey. Jadi kita darabkan, cuba darabkan. Sama ada dapat tak matrik diagonal tu, iaitu 1, 0, 0, 1. Kalau tak dapat, so makanya dia bukan matrik songsang bagi A. P ni bukan matrik songsang bagi A. Okey. Contoh kat sini kita ada negatif 3, 1, 4, negatif 2 kan. So macam ni kita nak songsangkan. So A negatif 1 A ni kosong negatif 1 maksudnya disongsangkan. Okey. Sama dengan 1 per negatif 3 darabkan negatif 2 tolak 4 darab dengan 1. Okey. So kita dapat negatif 2 ni kena tukar dengan negatif 3. So dapat negatif 2, negatif 3. Okey. So 4 akan jadi negatif 4. 1 akan dapat negatif 1. Okey. Negatif 3 darab negatif 2. So kita akan dapat 1 per 6 tolak dengan 4. Darabkan negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 3. Okey. So kita akan dapat 1 per 2. Okey. Negatif 2. Okay. Cikgu dah mula ni. Negatif 2, negatif 4, negatif 1, negatif 3. So far kita akan dapat kalau kita darab masukkan. So kita akan dapat dekat sini negatif 1. Negatif 1 per 2. Okey. Kita dapat negatif 3 per 2. Dapat negatif 2. Okey. So then apakah jawapan dia? Yes, sama dengan B ni. So bila sama, bermaksud B ni adalah matriks songsang bagi A. Okey. Dia adalah matriks songsang bagi A. Okey. Yang kedua, kita darabkan. So kita darabkan dua matriks ni iaitu 5, negatif 2, 3, 6. Okey, 3, 6.
Lepas tu kita dapat negatif 5, 3, negatif 2, negatif 6. Cuba kita darabkan. Okey. Kalau dia tak sama dengan dia tak dapat metrik diagonal, so masalah lah. So kita buat kat sini, ini adalah macam darab biasalah. Pendapat dua matriks kat sini, baris laju. Baris laju lah. So apa kita buat kat sini? 5. Okey. Senang kan? Kita main palang lah, senang. Okey, dah palang. Okey. Padahal senang sikit. Okey. So kita dapat 5, 3, 5, 3, negatif 2, 6, negatif 2, 6. Okey. So atas ada dia negatif 5, 3, negatif 2, negatif 6, negatif 5, 3, negatif 2, negatif 6. Okey. So, apa kita buat kat sini? Kita darabkan dan kita tambahkanlah kat sini. Macam kita ajar minggu lepas, kita ada kaedah palang. Okey. 5 darab dengan negatif 5 dapat negatif 25. Tambahkan dengan 3 darab dengan 3 dapat 9. 5 darab dengan negatif 2, so dapat negatif 10. Tambah dengan negatif 6 darab 3, so tambah negatif 18. Negatif 5 darab negatif 1 dapat negatif 10. Tambah 3 darab 6, 18. Tambah 18. Negatif 2 darab negatif 2 dapat 4. Negatif 6 darab 6 dapat negatif. Tambah negatif 36. So should be awak akan dapat kat sini yang pertama negatif 25 tambah 9 kita dapat negatif 16. Okey. Ini kita akan dapat negatif 28 kan. Okey, negatif 28. Ini negatif 28. Ini positif 28, silap. Okey, positif 28. Yang ni kita ada 4 tolak 36. So dapat negatif 32. Okey, nampak tak? Bila kita darabkan, kita tak dapat matriks diagonal tu. Tak. Matriks diagonal ni kita tak dapat 1001 kita dapat. Dalam soalan ni kita tak dapat. So bila tak dapat, so makanya B ni bukan matriks songsang bagi A lah. Atau sebaliknya sepatutnya. So B ni bukan matriks songsang bagi A. Simple je. First kaedah choice dia ada, kita songsangkan lah. So nak tentukan sama ada ni adalah matriks songsang atau tidak. Satu lagi kita darabkan dua matriks tu. Kalau tak dapat 1001 maksudnya dia bukan matriks songsang. Okey. Ni yang cikgu cakap tadi. Okay, sebelum tu cikgu ni lah bagi had jap. Okey. Siapa nak salin dulu cara dia. Okey. Cikgu had jap Dia bagi saya 2 minit untuk salin. Okey, baik. Dah balik. Semua dah salin.
Okey. A dengan B ni, adakah boleh disongsangkan? Yang cikgu cakap tadi, kita kena check dia punya penentu dia. Kalau penentu dia sama dengan kosong, maksudnya dia tidak boleh disongsangkan. Tapi kalau penentu dia nilai dia bukan kosong, selain daripada kosong negatif 1 pun dia boleh dikira sebagai bagus juga, boleh disongsangkan. Kalau kosong, memang tak boleh buatlah. Okay. Contoh yang kita boleh buat kat sini adalah A darab D dia adalah A, D, ni B, ni C kan. So A darab D maksudnya 2 darab dengan 4 tolak dengan negatif 3 darabkan dengan 3. So 2 darab 4 dapat 8 tolak negatif 9. So negatif darab negatif dapat positif. 8 tambah 9 dapat 17. So kalau penentu dia, kalau penentu dia, penentu dia lebih, penentu dia adalah bukan kosong. So maksudnya ini boleh disongsangkan. Boleh disongsangkan. Boleh disongsangkan. Tengok nombor 2 pula, B. Kita ada 8 negatif 2, 4 dengan negatif 4 lah. So kita dapatkan penentu dia 8 darabkan dengan negatif 2 tolak dengan 4 negatif 4 darab dengan 4. So 8 darab negatif 2 kita dapat negatif 16. Tolak negatif 4 darab 4 dapat 16. So negatif 16 tolak 16. So bermaksud negatif 16 tambah dengan 16. So should be kita dapat kosong. Kosong So maksudnya kat sini penentu dia adalah kosong. So kalau penentu dia kosong, boleh disongsangkan kan? Tidak boleh disongsangkan. Tidak boleh disongsangkan. Tidak boleh disongsangkan. Right? Tak boleh disongsangkan. So ni tak boleh disongsangkan. So kita boleh pangkahkan kat sini lah. So nombor 1 A kita boleh songsangkan sebab penentu dia 17. B penentu dia kosong. So tidak boleh disongsangkan. Clear benda ni? Pada yang pelayar Facebook Cikgu Mimi ni, clear Boleh Cikgu kena handle dua-dua Kalau nak buat live dengan yang berada di dalam aplikasi Zoom ni. So siapa nak nak daftar dengan cikgu boleh. Daftar ada Google Form nanti. Puan Fairuz Kamila ataupun boleh call contact dengan Fairuz Kamila tu 017 017 520 736. So nama dia Fairuz. Boleh contact dia. Contact dia Fairuz. So boleh contact dia untuk maklumat lanjut lah. 017 520 736. So sama ada nak masuk group mana nanti. So dia akan bagi link dia untuk link kelas tu. So nanti tiap-tiap minggu kita akan buat lah. InsyaAllah kita akan buat tiap-tiap minggu setiap malam Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 malam. Untuk pukul 8 hingga pukul 9 kita khaskan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 iaitu yang akan mengambil PT3. So semua topik di cover semua untuk PT3. Dan untuk pukul 8 hingga pukul 9 hingga pukul 10 kita cover untuk SPM. Itu silibus tingkatan 4 dengan tingkatan 5 lah. Tapi kalau siapa yang berada tingkatan 4 dan tingkatan 5
yang memerlukan revision ataupun nak ulang kaji balik bab tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 ni, boleh dipersilakan untuk ambil dua-dua kelas ni, 2 jam. Kelas ni cikgu buat secara percuma lah. So tidak dikenakan bayaran. Okay. Tapi kalau nak bagi sumbangan, boleh berjumpa dengan ataupun boleh kontak dengan Puan Fairuz, tanya dia, Puan macam mana kalau saya nak bagi derma seikhlas hati, donation kan, derma seikhlas hati untuk program kelas online percuma Cikgu Mimi ni. So boleh kontak dengan Puan Fairuz, nanti dia akan dia akan bagi QR code ataupun link untuk awak buat pembayaran tu. So awak nak letak demo berapa-berapa pun cikgu tak kisah. Okey, seikhlas hatilah. Okey. Tapi siapa nak masuk pun tak apa, tak ada masalah, percuma. Okey, itu adalah maksud cikgu. Cikgu bagi ni sebagai CSR lah. So siapa nak menderma dipersilakan, dialu-alukanlah. Okey, baik, kita teruskan. Okey, ni dia minta suruh songsangkan. Okey, tadi kita nak tentukan dia boleh songsang atau tidak. Ni kita nak kena songsangkan. Okey, untuk yang B tu awak selesaikan. Untuk yang A, cikgu akan selesaikan. Macam nak jawapan dia kan. Okey, yang B tu boleh awak salin nanti. Okey. A ni, so kita ada negatif 3, 4, 5, negatif 5 ni. So macam ni kita nak songsangkan. Okey, kita kena tahu kat sini A, B, C dan D. So A dia adalah negatif 3, B dia adalah 4, C dia adalah 5 dan D adalah negatif 5 lah. Okey. So macam mana kita nak buat? A songsang ni sama dengan 1 per A darab, formula dulu A darab D tolak B darab C. Dalam kurungan negatif 3. Okey, negatif 3 tu kena tukar tempat sebab A dengan D berubah tempat. Okey, so D, A, negatif B, negatif C. Okey, inilah songsang, formula songsangan dia. So masukkan formula dia 1 per negatif 3 darabkan dengan negatif 5 tolak dengan 4 darab dengan 5. Okey. So, A dengan D. A, D. So, negatif 5, negatif 3. B dia dapat negatif 4, negatif 5. Okey. So, kita buat kat sini. Negatif 3 darab negatif 5. So, dapat 15 lah. So, 1 per 15 tolak dengan 5 darab 4 dapat 20. Okey. So, dapat negatif 5. Negatif 4, negatif 5 kat sini, negatif 3. So that mean 15 tolak 20, so kita dapat negatif 1 per 15. Okay, so dapat 1 per 15 pula silap Dia bukan 1 per 15, 1 per 5, negatif 1 per 5. Okay, dalam kurungan negatif 5, negatif 4, negatif 5, negatif 4, negatif 3. Okay. Awak nak kembangkan boleh, tak nak kembang pun tak apa. Okey. So tapi kalau dalam satu yang kalau minta songsang ada satu je, boleh kembangkan, digalakkan untuk kembangkan. So kita akan dapat kat sini negatif 1, bawah pun negatif 1, atas akan dapat negatif 1. Positif. Positif 1, positif 1 sebab negatif 5 bagi negatif 5. So positif. So ni akan jadi 4 per 5. Okey, 4 per 5 dan bawah sekali kita dapat 3 per 5. Okey. So kita dapat 1, 4 per 5, 1, 3 per 5. So ini adalah cara macam mana kita nak menyongsangkan ataupun songsangkan dia punya ni. Alright? Boleh? Clear Okey, yang B tu boleh salin. Sila salin dan buat dia sebagai homework awak lah. So kalau tak tahu, kalau tak dapat, boleh cuba. Kalau tak dapat, boleh WhatsApp cikgu macam mana kita nak selesaikan.
Okey, next, seterusnya. Dia minta nilai M. Apakah nilai M jika tiada matrik songsang? Ayat dia. Jika tiada matrik songsang. Tiada. Okey, maksudnya apa? Penentu dia A darab dengan D tolak B darab dengan C ni sama dengan kosong. So kalau dia cakap tiada matrik songsang, maksudnya A darab D tolak B darab C sama dengan kosong. Simple je kat sini. Kita dapat, cikgu ambil yang A ni, yang B tu awak buat kat rumah. Boleh buat sebagai homework. Okay. So kita ambil penentu je. Iaitu 4 darabkan dengan negatif 5. Okay. Tolak dengan negatif 2 darab dengan M. Sama dengan kosong. Okay. Kenapa cikgu letak sama kosong? Sebab kalau jika tiada matriks tu, itulah nilai dia. Okay. So 4 darab negatif 5 dapat negatif 10. Okay. Tambah 2M sama dengan sifar. So 2M sama dengan 10. M sama dengan 5. Okay. 10 bagi 2 dapat 5. So maksudnya M dia sama dengan 5. Itulah jawapan dia. Okay. Cikgu nak buat yang sebelah pun boleh, tak ada masalah. Dia simple je. Okay. Okay, kita try lah sebelah. Dia pendek kan, jalan kiri ada. Okay, sebab dia tak ada matrix songsang. So then kita boleh dapatkan dia AD tolak BC sama dengan kosong. So maksudnya M darab dengan 4 tolak dengan 5 darab dengan negatif 2 sama dengan kosong. So kita dapat 4M. Okay, negatif 5 darab dengan negatif 2. So kita dapat positif 10 sama dengan kosong. So 4M sama dengan negatif 10. So M sama dengan negatif 10 per 4. Negatif 10 per 4 kita boleh kecilkan. So dapat negatif 5 per 2. Okay. So maksudnya M dia sama dengan negatif 5 per 2. Okay, ni basic lah. So kalau tak ada matrix, so maksudnya AD tolak BC sama dengan kosong. Ulang balik. Ulang dan ulang dan ulang. Sampai awak faham. AD tolak BC tu sama kosong bila matrix tu tak ada. Dia tak ada songsang. Dia matrix tu tak boleh songsang. Okay. Okay. AD penentu dia tolak BC sama dengan kosong. Okay. Cukup bagi masa 2 minit untuk awak salin. Okay, kepada pelayar Facebook Cikgu Mimi. Okay, so malam ni kita akan berkongsi ataupun membincangkan mengenai topik tingkatan 5, iaitu dinamakan sebagai matrix. Matrix ni adalah cikgu pecah kepada 2. 2 minggu lepas cikgu dah ulang gaji dah pasal matrix. Tapi matrix tu ada berkaitan dengan operasi matrix lah. Darab, tambah, tolak, darab, bahagi dan juga pendarapan 2 matrix. Cikgu dah ulang kaji kaedah matrix tu. Video-video ni cikgu akan masukkan dalam Google Classroom lah. Okay. So siapa yang nak lihat boleh tonton tu, tapi dia kena daftar dengan Kak Fairuz tu. So pendaftaran dia percuma. Dia tak berbayar, tak perlukan bayaran. Sebab siapa yang daftar, cikgu akan bagikan email tu apa tu, cikgu akan masukkan dalam grup Google Classroom lah. Tapi cikgu akan tengok siapa yang aktif saja. Contohnya kat sini kita ada untuk tingkatan 5, kita ada Lutfi, kita ada Batisha, kita ada Adam Harith. So Adam Harith, tiga-tiga ni kita akan bagi link tu secara percuma lah. Cikgu akan masukkan nama awak dalam list student lah. Okay. So cikgu check dia form 4 ke form 5. Tengok dulu Okay. So cikgu akan asingkan video-video ataupun dokumen-dokumen yang
Okey. Baik. Dah settle. Kita pergi kepada ni aplikasi dia ni yang ditunggu-tunggu dah. Teknik ataupun metod untuk menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua formulir ubah menggunakan kaedah matriks. Okey. So sebelum ni kita gunakan kaedah penghapusan, kita gunakan kaedah gantian. Okey, kita ada 2. So kali ni tambah lagi tu 3. 3 cantik dah. Dah lengkap dah. Ilmu di dada. Oi, ilmu sangat di dada. Okey. Belum lagi belum. Masih jauh lagi perjalanan awak. SPM tu just permulaan. Beginning. Beginning Cikgu kena cakap elok-elok Kan cikgu tersalah cakap kan ada orang condemn macam-macam. Cikgu tak erti cakap bahasa Inggeris. Bahaya nanti. Biasalah apa tu makcik-makcik tu kan. Pelik-pelik makcik ni sekarang. Cakap tersilap perkataan tu, nahu dia pun salah pun dah kelakarkan, gelak-gelakkan kita. Padahal cikgu. Okey. Tak baiklah kan kita menggelak-gelakkan ataupun mentertawakan cikgu-cikgu kita ni. Nanti tak berkat ilmu tau. Betul. Kalau kita mentertawakan cikgu kita walaupun perkataan tu satu saja, kalau ilmu yang diajar tu tak berkat, maka habislah awak. Cikgu tak nak cakap kesan dia, tapi dia akan kesan dia akan jadi berpanjangan lah. So bila once satu ilmu yang tak berkat kita belajar, benda tu akan jadi dia akan berterusan lah. So contohnya matriks ni awak kurang basic kepada matriks, awak belajar masa asasi nanti awak akan rasa lah susahnya nak buat matriks ni. Susah nak selesaikan matriks ni. Okay, itu je. Belajar macam biasa, tapi awak rasa macam ada satu penghadang kat situ. Okay, so kat luar sana, kat pelayar Facebook Cikgu Mimi ni, kalau boleh cikgu-cikgu tu janganlah ditertawakan. Kan ada satu seorang peguam ni cakap ada satu teknik linguistik cakap kalau benda tu tepat dengan dia punya pemahaman dia, itu dah kira betul. So tak kisahlah kita nak cakap ada B ke tak ada B ke kan, perkataan pronunciation tu, tapi kalau dia punya perkataan tu memahamkan kita, dan itu boleh diterima dan dari segi linguistik lah. So tak perlu dah nak ketawakan orang. Okey, baik. Okey. Okey, so yang kita tengok penyelesaian persamaan serentak ni. So, kita ada 2x tambah 3y sama dengan 5. Satu lagi persamaan dia 4x tambah 7y sama dengan 13. Okey, so apa kita nak buat kat sini? Kita kena susun dia dulu. Okey, kita kena susunkan matriks nak jadikan matriks dia macam mana. Okey, so susunan dia senang. Okey, susunan dia senang je. Okey, tengok 2, ada 3, 4 dengan 7. Okey, so susunan dia senang je. Okey. Metrik dia sama je. So just tukar je. 2. Kita ambil perkali dia je Perkali. Yang maksudnya kita ambil perkali je. Kita tak ambil dia punya formulir ubah. Susunan samanya. 2, 3, 4, 7. Kedudukan dia. 2, 3, 4, 7. Okey. So then kita akan buat kat sini. Okey. Untuk belah sana, kita kena buat menegak. Okey, metrik dia mencancang kat sini. Okey. So, sekarang nak tahu yang atas ni X ke yang bawah ni X? Ataupun bawah tu Y. Okey, kita tengok siapa yang datang dulu daripada kiri ni. Kiri ke kanan Siapa datang dulu? X datang dulu. Baru Y. So, maksudnya X dekat atas, Y dekat bawah. Okey, dapat X dekat atas, Y dekat bawah. So sama dengan
5, 13. 5 dekat atas, 5 dekat atas, 13 di bawah. Okay. Okay, so 5, 13. So, then apa kita buat kat sini? Lepas tu, kita kena transfer ni ke sini, ke belah kanan. Macam kita buat algebra, macam contohnya 2A sama dengan 3. So, 2 ni kena bawa ke sini lah. So, jadi bahagi kan. Tapi dalam matrik kita tak boleh buat bahagi lah. Pembahagian 2 matrik kita tak ada. Pendarapan 2 matrik kita ada. Okay, konsep pendarapan 2 matrik kita tak ada. Pembahagian 2 matrik kita tak ada. Pendarapan 2 matrik saja. Okay, so apa kita buat? Sini, X, Y sama dengan, kita letak ke depan. 2, 3, 4, 7, -1. Maksudnya kita nak tanda siap-siap, ini perlu kita songsangkan. Kan, kalau kosong -1, maksudnya kita kena songsangkan. Mungkin awak akan tanya, kenapa cikgu tak letak kat belakang? Okey, ingat teknik pendarapan 2 matriks, dia kena berdasarkan kepada peringkat. Peringkat ini adalah 2 darab 2 dan ini adalah 2 darab 1. Okey, baris darab kan. So kalau dia sama, so bolehlah kita darabkan. Tapi kalau kita tersalah kita buat ke belah kanan kan, dekat belakang ni, so dia akan buat 2 darab 1 darab dengan 2 darab 2. Boleh tak kita darabkan kalau 1 dengan 2 ni? Kan cikgu dah ajar minggu lepas kan, 2 minggu lepas. Kalau tengah-tengah tu tak sama, so kita tak boleh darabkan lah. Okay. So apa kita buat kat sini? Padam. So kita songsangkan yang 2, 3, 4, 7 tu lah. Okay. So sama dengan 1/2 darab dengan 7 tolak dengan 3 darab dengan 4. Okey, 3 darab dengan 4. So 7 dengan 2 kita tukar tempat dia. 7 dengan 2. -3, -4. Okey. So 5, 13. Okey. So 2 darab 7 dapat 14. 3 darab 4 dapat 12. So maksudnya 14 tolak 12 dapat 1/2. Okey. So 7, -3, -4, 2. Okey. Nak selesaikan boleh, tak nak selesai. Kalau boleh saya prefer tak payah selesaikan yang 1/2 ni. Okey, sebab apa? Kita nak darabkan yang 2 matrik ni dulu. Dah selesaikan baru kita selesaikan yang tu. Okey. So cikgu bawa ke sini sikit. Okey, 1/2. Okey, darabkan 2 matriks tu. 7. Okey, cuba padam Bawa versi palang tu senang sikit. So, Okey. So kita ada 7, -3. Okey, 5, 13 dan 7, -3, 5, 13. Okey. Sama dengan 1/2. Okey, 7 darab 5 dapat 35. Tambahkan dengan 13 darabkan dengan -3. 13 darab dengan 3, so dapat -39. Okey, -39. Okey, 7 darab 5, 35. Bukan 7. Ni bukan 7 tinggal 3, silap Okey, tak maaf. Ni -4, 2, silap. -4, 2. Okey. So -4 darab 5 dapat -20. Tambahkan dengan 26. So should be kita dapat 1/2.
35 tolak dengan 39. So dapat negatif 4. Okey. Negatif 20 tambah 26. So kita dapat 6. So kita akan dapat kat sini negatif 4 bagi 2 dapat negatif 2. 6 bagi 2 dapat 3. Okey, negatif 2, 3. Okey, negatif 2, 3. Okey. So maksudnya dekat sini X dengan Y. Okey. Ini adalah XY. So maksud X adalah sama dengan X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. Okey. Okey, ini cara-cara dia. Okey. Untuk menyesuaikan ataupun menggunakan kaedah metrik untuk menyesuaikan persamaan linear serentak dalam dua formula ubah. Kan dapat kan? X sama dengan negatif 2, X sama dengan 3. Okey. Baik. Untuk soalan ni, cikgu minta awak salin. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit. Okey, awak salin dan bolehlah jawab soalan tu dalam nanti awak salin dan jawab dah masa kat rumah lah. Okey. So siapa nak salin dalam masa 5 minit cikgu bagi salin. Lepas ni kita akan ni lah tamatkan kelas kita ni. 5 minit je. So dia minta tuliskan persamaan linear serentak. Okey. So kita ada segi empat tepat ialah 4 cm. Lebih pendek daripada panjangnya kan. Dan perimeter segi empat sama ialah 32. Okey. So bantulah sikit awak. Lebar mula kita nak dapatkan persamaan linear serentak dia. Okey. Dia beri bahawa lebar bagi segi empat tepat. Segi empat tepat ialah 4 cm lebih pendek daripada lebar segi empat tepat adalah lebih pendek 4 cm lebih pendek daripada panjangnya. Okey. Dan perimeter bagi segi empat tepat itu ialah 32. So maksudnya Y tambah X tambah 3 tambah X tambah 3 tambah Y sama dengan 32. So kita dapat 2X tambah 2Y tambah dengan 6 sama dengan 32. So 2X tambah 2Y sama dengan 26. Okey. 26. So ini dah jadi persamaan pertama melalui perimeter tu. Kedua, lebar kan. Lebar dia adalah Y. So lebar dia adalah 4 cm lebih daripada ni. So maksudnya panjang tolak dengan 4 lah. So panjangnya adalah X tambah 3 tolak dengan 4. So kita dapat Y sama dengan X tolak dengan 1. So ini adalah persamaan kedua. So pertama dia dapat 2X tambah 2Y. So persamaan kedua kita dapat Y sama dengan X tolak 1. Dan apa kita buat kat sini untuk dapatkan pengiraan hitungkan nilai X dengan Y menggunakan kaedah matrix ni. So mula kita kena susun dulu. Okey, kena susun dulu. Okey, mula kita buat 2X. Kat sini kita buat 2X tambah 2Y sama dengan 26. Okey. Lepas tu, yang ni, X ni kita pindahkan ke belah kiri. So, dapat negatif X tambah Y sama dengan negatif 1. And then lepas tu awak akan dapatlah menggunakan kaedah metrik yang cikgu cerita tadi. Yang sebelum ni, soalan ni. So, then awak akan dapat jawab dia. X dengan Y. Okey. Baik, cikgu
bagi awak masa dalam masa 2-3 minit lagi untuk awak salin soalan dan juga salin dia punya langkah kerja dia dulu. Ataupun dapatkan soalan nombor 1 tu dan X dan Y tu awak buatkan dekat rumah. Okey, kepada pelayar Facebook Cikgu Mimi, okey, sekarang kita tengah buat kelas online percuma matematik bagi subjek matematik untuk topik tingkatan 5 matrix nama dia. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan go to bab tingkatan 4 kot. Okey, tingkatan 4. Okey. So kita akan go to lagi banyak lagi bab-bab yang akan kita boleh bincangkan. Okey, bagi yang yang ingin mendaftar lagi untuk kelas bimbingan ni, kelas online ni, boleh masa dibuka lagi. So boleh daftar ataupun berhubung dengan Kak Fai, Kak Fairuz Kamila di nombor telefon 017 5200 736. Nama dia Fairuz. Okey, Fairuz Okey, so Fairuz. So boleh kontak dengan dia untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program kelas online percuma ni. Okey. Okey, cikgu rasa awak dah salin. Okey, dah salin Batisha, Adam Haris dengan Lutfi? Dah? Okey, dah Okey. So, baik. Untuk kelas malam ni sampai di sini saja. Okey. So, kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. InsyaAllah cikgu akan teruskan kelas online ni. So, untuk minggu depan. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama.